Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang akan mengikuti kelas sejarah pada hari ini bersama saya Cikgu Nur Syikin. Okey, pada kelas sebelum ni kita telah belajar ciri-ciri tamadun awal dunia melalui 4 ciri. Yang pertama adalah dari segi pertanian dan perdagangan. Yang kedua kita telah lihat dari segi sistem pemerintahan. Yang ketiga kita telah lihat dari segi pembentukan bandar. Yang keempat kita telah lihat dari segi pengkhususan pekerjaan. Pada hari ini kita akan terus masuk kepada beberapa ciri yang lain. Kita akan lihat ciri yang kelima terlebih dahulu, iaitu dari segi teknologi. Di mana manusia pada zaman peringkat tamadun awal dunia, mereka sudah maju dari sudut penciptaan barangan, penciptaan bangunan, binaan, seni bina. Mereka sudah cipta monumen dan sebagainya. Jadi pada zaman ini mereka sudah mempunyai kepandaian lah. Mereka sudah mempunyai ilmu untuk mencipta hasil-hasil tukangan ni lah. Ini adalah contoh hasil tukangan, hasil binaan mereka dalam tamadun Mesopotamia, iaitu Taman Tergantung Babylon. Tamadun Mesopotamia ini nanti kita akan belajar lah. Kemudian dalam tamadun Mesir Purba, mereka sudah cipta piramid. Ini piramid, dan juga mereka sudah cipta Sphinx. Ini Sphinx. Ini adalah dalam tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba juga nanti kita akan belajar. Dan yang ketiga adalah dalam tamadun Indus, mereka sudah mencipta negara kota Mohenjo-daro. Di mana kawasan ini, gambar yang saya bulatkan ini adalah kawasan pentadbiran mereka. Yang mereka namakan tempat ini sebagai Mohenjo-daro. Ini adalah dalam tamadun Indus. Tamadun Indus juga nanti kita akan belajar. Seterusnya yang keenam, mereka sudah mempunyai kemajuan dari sudut organisasi sosial. Bermaksud mereka punya organisasi sosial mereka lebih tersusun dan sistematik. Ini adalah ciri tamadun awal dunia yang keenam lah, di mana kalau kita lihat mereka telah susun daripada kelas atasan hingga kelas bawahan. Organisasi sosial ini merupakan susun atur masyarakat daripada peringkat yang paling tinggi hingga peringkat yang paling rendah ataupun yang paling bawah. Di mana yang atas sekali, ini adalah contoh dalam zaman Mesir Purba. Dalam Mesir Purba, dalam tamadun Mesir Purba, mereka letakkan Firaun, iaitu raja, mereka di peringkat atas sekali. Kemudian yang kedua adalah terdiri daripada wazir, pegawai kanan, golongan agama dan juga bangsawan. Di mana golongan bangsawan ini merupakan golongan yang mempunyai harta lah, yang mempunyai kedudukan yang tinggi juga pada zaman Mesir Purba. Ini adalah peringkat yang kedua. Kemudian peringkat yang ketiga adalah terdiri daripada golongan penyalin dan penulis. Yang keempat adalah artisan, berkemahiran dan karyawan. Yang kelima adalah petani dan buruh. Dan yang keenam akhir sekali adalah pembantu rumah dan hamba. Jadi masyarakat biasa, masyarakat yang ramai biasanya adalah kategori petani dan buruh dan juga pembantu rumah dan hamba lah. Mereka terdiri daripada dua peringkat yang bawah ni. Jadi seterusnya kita lihat pula kepada agama dan kepercayaan. Untuk yang ketujuh, ciri yang ketujuh, masyarakat tamadun awal mereka mempercayai kepada banyak Tuhan. Kemudian terdapat institusi agama yang mengurus upacara keagamaan seperti korban binatang atau mempersembahkan makanan kepada roh. Ini adalah aktiviti mereka lah pada zaman tamadun awal dunia. Di dalam kawasan ataupun tempat institusi agama, mereka ada contohnya rahib ataupun golongan-golongan pendeta yang menguruskan agama, yang menguruskan aktiviti keagamaan. Dan ini adalah pula merupakan lakaran daripada Book of the Dead, di mana yang menggambarkan kehidupan selepas mati. Jadi
manusia pada zaman tamadun awal dunia sudah mempercayai adanya kehidupan selepas mati. Okey. Kemudian yang ke-8 adalah tulisan dan penyimpanan rekod. Di mana ini juga merupakan ciri dalam tamadun awal dunia. Di mana pada waktu ini manusia sudah pandai mencipta tulisan yang terdiri daripada simbol-simbol ataupun bentuk piktograf. Ini adalah contoh tulisan-tulisan dalam tamadun awal dunia. Di mana ini adalah bentuk piktograf dalam tulisan kuniform. Ini adalah tulisan yang bawah, gambar di bawah pula, ini adalah tulisan zaman dinasti Shang pada tulang haiwan. Jadi pada peringkat ini mereka masih menulis di atas batu, di atas kayu, di dinding-dinding gua. Jadi pada waktu ini mereka sudah mula pandai untuk cipta tulisan. Kenapa mereka mula mencipta tulisan? Kerana tulisan-tulisan ini penting untuk manusia ataupun masyarakat pada zaman dulu. Mereka nak menyimpan rekod ataupun perkara-perkara penting, apa-apa saja yang berlaku, perkara-perkara penting yang berlaku dalam masyarakat mereka ataupun pada diri mereka sendiri. Mereka catat, mereka tulis. Kemudian kita lihat ciri yang ke-9. Ciri yang ke-9 adalah dari sudut kesenian dan kesusasteraan, di mana pada zaman tamadun awal dunia lagi mereka sudah pandai untuk mencipta seni ukiran dan sebagainya. Ini adalah hasil seni mereka. Hasil seni mereka pada tembikar, pada kemudian pada dia macam pintu, pada pintu, kemudian pada kerusi, dan sebagainya. Jadi mereka melakar ataupun mereka mencipta hasil seni ini. Ini semua adalah menggambarkan seni budaya mereka. Mereka menggambarkan mereka punya budaya masing-masing dalam setiap tamadun masing-masing lah. Jadi untuk poin yang kedua, kalau membaca ni, antara hasil ciptaan mereka adalah patung, dewa, pahlawan dan pemerintah. Dan mereka juga menggunakan tembaga untuk cipta patung. Mereka buat patung dan sebagainya lah. Untuk tujuan kesenian dan juga kesusasteraan. Jadi ini adalah ciri-ciri tamadun awal dunia yang ke-9. Mereka sudah ada seni, mereka sudah ada ilmu tentang kesenian. Jadi kesimpulannya, ini adalah secara kesimpulannya lah. Manusia zaman dulu, iaitu pada zaman tamadun awal dunia, mereka telah banyak mencapai tahap kemajuan, iaitu secara peringkat-peringkat, sehinggalah mereka mampu membuat pelbagai perkara dalam pelbagai bidang. Antaranya ni lah yang saya cuba untuk menggambarkan. Saya ada satu gambar ni. Mereka ada teknologi, kemudian mereka ada sistem pemerintahan, mereka juga sudah ada aktiviti pertanian dan perdagangan, menggunakan alat-alat tertentu. Mereka sudah ada tulisan dan penyimpanan rekod. Mereka sudah ada pengkhususan pekerjaan. Kemudian mereka sudah ada kesenian dan kesusasteraan, organisasi sosial. Kemudian mereka sudah ada agama dan kepercayaan dan juga pembentukan bandar. Ini dalam gambar ini, gambar ini saya cari dekat internet. Gambar ini sebenarnya sudah cukup. Bukan sudah cukup lah, maksud saya sangat sesuai lah untuk menggambarkan ciri-ciri yang ada dalam tamadun awal dunia. Ada teknologi, sistem pemerintahan, pertanian dan perdagangan, tulisan dan penyimpanan rekod, pengkhususan pekerjaan, kesenian dan kesusasteraan, organisasi sosial, agama dan kepercayaan, pembentukan bandar. Jadi gambar ini semua lengkap. Jadi kalau kamu sukar nak hafal, susah nak hafal, kamu tengok gambar ini saja, mungkin kamu dapat ingat balik ciri-ciri dalam tamadun awal
dunia. Okay, jadi saya harap kamu dapat faham ciri-ciri dalam tamadun awal dunia. Okay, dan kamu dapat buat latihan dan soalan-soalan yang saya sediakan nantilah. Okay, sekian, itu saja untuk kelas hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.